Hai, Assalamualaikum. Nama saya Mazhar binti Mat Salim, nombor 146639. Kerja sosial antarabangsa adalah profesi kerja sosial berhadapan dengan isu antara beberapa negara atau sepadan silang budaya dalam penyelesaian masalah atau konflik. Menurut Lyons menyatakan bahawa bidang kerja sosial antarabangsa merangkumi praktis silang budaya dan antarabangsa untuk mempenuhi posisi dan praktis undang-undang supranasional. Supranasional adalah satu bentuk undang-undang antarabangsa yang dibentuk atas limitasi hak antara negara-negara yang berdaulat. Pertubuhan bukan kerajaan atau NGO merupakan organisasi yang ditubuhkan untuk menjaga kebajikan rakyat, memperjuangkan hak dan sebagainya. NGO tidak mempunyai apa-apa berkaitan dengan kerajaan. Setiap NGO ditubuhkan mempunyai matlamat-matlamat tertentu untuk dicapai. NGO bukan sahaja terhad untuk menjaga kebajikan rakyat di Malaysia, malah ia juga boleh merangkumi peringkat antarabangsa. Antara jenis NGO adalah Muslim Care Global yang dikenali sebagai MCG telah berdaftar di bawah Jabatan Pendaftar Pertubuhan Malaysia pada 14 Mac 2018. MCG adalah satu pertubuhan badan NGO yang membantu Muslim lokal dan global dari pelbagai aspek. MCG telah menjalankan program menawarkan bantuan kepada masyarakat, anak yatim piatu, warga tua serta pelarian. Antara objektif MCG adalah menjaga keamanan dan kemakmuran kepada perpaduan ummah serta menjadikan dunia menjadi lebih baik. Objektif seterusnya adalah menyambung perjuangan dakwah Islam oleh Rasulullah SAW dan sebagainya. Misi bagi MCG adalah meningkatkan pembangunan intelektual dan profesional, perkembangan diri dan rohani dan pembangunan fizikal dan infrastruktur. Misi MCG adalah menjadikan MCG sebuah NGO yang Islamik yang komited untuk memenuhi permintaan Islam secara global dan bantu dari segi pembangunan ummah dari pelbagai aspek. NGO seterusnya adalah Penubuhan Ikatan Kekeluargaan Rumpun Nusantara iaitu HARUM yang ditubuhkan pada 30 November 2009 di Shah Alam. HARUM merupakan gabungan beberapa NGO dan pertubuhan Islam yang ditelamatkan untuk memberi kesedaran dalam kalangan masyarakat pelbagai lapisan. Penggerak kejayaan HARUM adalah di atas dedikasi dan keikhlasan ahli dan masyarakat yang menyumbang dalam industri dan bidang masing-masing dalam mengukuhkan kerukunan serta menjadi teras kesejahteraan rantau Asia Tenggara. Visi HARUM adalah menyatukan kekeluargaan dan persaudaraan masyarakat yang berkongsi nilai yang sama dari segi agama, bangsa, budaya dan sebagainya. Selain itu, misi HARUM pula adalah menjadikan pertubuhan bukan kerajaan yang boleh membela hak-hak kemanusiaan melalui bantuan kemanusiaan, pendidikan, pembangunan sosial ekonomi dan pengupayaan masyarakat Nusantara dalam pelbagai bidang bagi meningkatkan taraf hidup mereka. Antara objektif Ikatan Kekeluargaan Rumpun Nusantara adalah menganjurkan sebarang aktiviti yang menumbuhkan semangat persaudaraan dan kekeluargaan dalam kalangan ahli dan masyarakat. Selain itu, objektif kedua adalah melaksanakan kerja ke arah pengumpulan masyarakat melalui penelitian ilmu, pembinaan disiplin, kemahiran dan daya pengguna jati diri dalam menangani permasalahan dan isu sejagat di peringkat nasional dan antarabangsa dengan memahami nilai-nilai asas yang mengukuhkan kerukunan serta menjadi teras kesejahteraan. NGO yang terakhir adalah Asrama Kasih Yayasan Basmi Kemiskinan yang merupakan salah satu program pembiayaan, pembelajaran dan kehidupan pelajar miskin dan anak-anak yatim yang diusahakan oleh Yayasan Basmi Kemiskinan. Yayasan Basmi Kemiskinan iaitu YBK adalah sebuah badan bukan kerajaan NGO serta di bawah Akta Amanah Ordinans 1952. YBK ditubuhkan pada 26 Mac 1990 dan terajui oleh Yang Berbahagia Datuk Haji Zainal Abidin bin Haji Sakung selaku pengurusi sejak tahun 1990 dan dibantu oleh ahli lembaga pemegang amanah. Asrama Kasih YBK ini dibina di Kampung Seri Serendar, Selangor dan ditubuhkan pada tahun 1994. Sejak dulu lagi, asrama ini sering bekerjasama dengan pertubuhan besar seperti United Nations Children Fund (UNICEF) dalam aktiviti yang bertaraf antarabangsa. Objektif Asrama Kasih YBK adalah untuk membantu pelajar dengan kemudahan dan pembiayaan sara hidup, pembelajaran dan pembangunan sosial. Assalamualaikum, saya Ni Alan Nazwa akan membentangkan permasalahan isu. Setiap organisasi yang dijalankan jelasnya mempunyai isu-isu yang perlu dikendalikan. Antara organisasi yang dipilih adalah Organisasi Ikatan Kekeluargaan Rumpun Nusantara iaitu HARUM, kedua Muslim Care Global MCG dan Asrama Kasih Yayasan Basmi Kemiskinan. Isu yang dibangkitkan dalam Organisasi Ikatan Kekeluargaan Rumpun Nusantara adalah masalah sikap bagi pekerja-pekerja yang berada di bawah naungan organisasi ini. Responden telah berkongsi dan menjelaskan bahawa sikap mengambil mudah dan memandang ringan sedikit sebanyak menimbulkan isu kurang senang di mana kerja-kerja sepatutnya dipandang serius namun dianggap remeh oleh pekerja-pekerja ini. Selain itu juga masalah kurang kemahiran dalam mengurus sesuatu
juga dianggap satu isu yang mana jelasnya sesuatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan baik jika tiada pengurusan yang cekap, kerana dapat dilihat daripada perkongsian yang diberikan. Responden ini mengatakan bahawa segelintir mereka tidak tahu skop bidang kerja mereka, dan ini sedikit sebanyak akan menimbulkan pelbagai isu dalam jabatan. Oleh hal yang demikian, isu-isu yang sedia ada akan menjejaskan kerja dan berlakunya masalah dalam bidang kerja sehingga tidak dapat diberikan dengan baik. Seterusnya adalah organisasi Muslim Care Global, iaitu MCG. Antara isu yang diperkatakan adalah mereka kekurangan kesukarelawan dalam membantu menjayakan sesuatu program. Aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan ini akan terganggu kerana kekurangan dana. Oleh hal demikian, perkara ini menyulitkan pihak untuk menjayakan projek dengan baik dan teratur. Dan masalah kekurangan dana juga adalah isu yang besar kepada Muslim Care Global, di mana banyak dana yang diperlukan bagi membantu masyarakat di dalam maupun luar negara. Organisasi Asrama Kasih Yayasan Basmi Kemiskinan mempunyai persamaan dengan MCG, di mana kedua-dua organisasi ini memiliki masalah dana dalam menguruskan organisasi. Responden organisasi ini berkongsi bahawa mereka kekurangan sukarelawan kerana bagi responden tidak semua orang yang boleh melibatkan diri dan mengerjakan hal ini dengan sukarela. Isu yang sentiasa timbul adalah masalah dalam mendapatkan tukan masak dalam menyediakan juadah untuk anak-anak yatim. Memandangkan organisasi ini memfokuskan kepada anak-anak yatim dan juga anak-anak pelajar miskin. Selain masalah dana juga sering timbul dalam organisasi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Munir Aina Metodin, nombor metrik 143517. Saya akan membentangkan dan menerangkan metodologi kajian. Pertama, bagi reka bentuk kajian ialah kajian ini mengaplikasikan kaedah kualitatif untuk mendapat data bagi memenuhi kehendak kajian. Reka bentuk kajian yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah kajian kes. Kajian kes adalah satu penyelidikan yang dilakukan terhadap suatu kesatuan sistem, sama ada yang membentuk program maupun kejadian yang terikat pada tempat, waktu dan ikatan tertentu. Kedua, persampalan. Penyelidikan ini menggunakan jenis persampalan tidak kebarangkalian, iaitu purposive sampling, merupakan pemilihan sampel berdasarkan ciri-ciri yang telah ditetapkan dalam kajian. Pemilihan kriteria ditetapkan supaya data didapati dari individu yang relevan sahaja. Pengkaji memperolehi maklumat melalui kaedah temu bual secara atas talian dengan menemu bual 3 pertubuhan bukan kerajaan, NGO. NGO tersebut ialah MCG, Harum, YBK. Responden 1 diwakili Haji Johari Muhammad Isa, responden 2 Muhammad Jamil Jamuluddin, responden 3 Puan Halimatun. Akhir sekali, instrumen kajian. Penyelidik adalah instrumen utama yang bertindak untuk memungut data secara pemerhatian. Temu bual dan analisis data di lapangan seterusnya dianalisis. Berdasarkan kaedah temu bual, pengkaji dapat memperolehi maklumat berkaitan latar belakang. Temu bual berstruktur adalah kaedah yang terbaik bagi soalan terbuka dan untuk mendapatkan maklumat responden secara terperinci. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nursolihah binti Saidan akan membentangkan bahagian hasil kajian dalam pembentangan ini. Dalam hasil kajian ini terdapat 3 orang responden. Responden yang pertama adalah MCG, responden kedua Harum dan responden yang ketiga pula adalah YBK. Terdapat 4 hasil kajian yang diperolehi dalam kajian ini. Yang pertama adalah jenis-jenis bentuk organisasi yang dibangunkan oleh NGO. Wakil NGO responden 1 iaitu MCG menyatakan bahawa jenis pertubuhan pembangunan
MCG adalah berasaskan kepada dakwah, pendidikan, perubatan dan juga kebajikan. Manakala wakil bagi NGO Harum pula menyatakan bahawa mereka menubuhkan pertubuhan Harum ini berasaskan kepada kebajikan, pendidikan dan juga perubatan. Manakala responden 3 YBK, ahli NGO mereka menyatakan bahawa pertubuhan organisasi YBK ini adalah berasaskan pendidikan dan keperluan harian yang berfokuskan kepada keperluan anak-anak yatim. Bagi hasil kajian yang kedua iaitu bentuk cabaran dalam mengendalikan organisasi. Ahli NGO MCG menyatakan bahawa mereka berhadapan dengan cabaran kekurangan sukarelawan. Manakala bagi responden kedua iaitu wakil NGO bagi organisasi Harum pula menyatakan bahawa mereka sering berhadapan dengan cabaran untuk mendapatkan dana daripada sumber-sumber yang diperolehi melalui tenaga dan gerak kerja NGO di bawah organisasi Harum. Bagi YBK pula, ahli NGO YBK menyatakan bahawa mereka berhadapan dengan masalah dan cabaran di mana terdapat ahli-ahli NGO yang lain masih tidak berdisiplin dengan proses kerja yang disarankan oleh pertubuhan YBK ini. Bagi hasil kajian yang ketiga pula iaitu isu dalaman organisasi yang mewujudkan cabaran bagi organisasi yang ditubuhkan oleh NGO. Wakil NGO MCG iaitu responden 1 menyatakan bahawa mereka menghadapi kekurangan sumber dana yang diperolehi melalui gerak kerja NGO sahaja. Bagi ahli NGO Harum iaitu responden kedua pula menyatakan bahawa mereka berhadapan isu dalaman di mana sikap sambil lewa tenaga kerja mereka sendiri. Bagi organisasi YBK pula iaitu responden yang ketiga, mereka menyatakan bahawa mereka berhadapan masalah di mana NGO tidak berkemampuan untuk menanggung kos-kos di bawah yang bukan di bawah agensi ataupun organisasi YBK itu sendiri. Hal ini kerana terdapat kos-kos lain yang perlu ditanggung oleh ahli NGO itu sendiri. Misalnya adalah makanan tambahan, pengangkutan ke tempat destinasi lain dan sebagainya. Bagi hasil kajian yang keempat pula iaitu sumber dalaman dan sumber luaran yang mewujudkan cabaran bagi NGO mengendalikan organisasi. Wakil ahli NGO MCG iaitu responden 1 menyatakan bahawa sumber sedia ada hanyalah bersifat short term sahaja iaitu tidak menjamin penyaluran sumber seperti sumber kewangan ataupun sumber-sumber lain secara berterusan. Responden yang kedua iaitu wakil ahli NGO Harum pula menyatakan bahawa mereka sentiasa berdepan dengan masalah kekurangan tenaga kerja. Hal ini kerana ahli NGO sedia ada kebanyakannya mempunyai komitmen kerja yang lain. Bagi YBK pula iaitu responden yang ketiga, wakil ahli NGO mereka menyatakan bahawa mereka sering berhadapan dengan masalah sumber di mana sumber sedia ada ini tidak menjamin penyaluran sumber kewangan secara berterusan. Kesimpulannya, terdapat 4 cabaran yang diperolehi melalui hasil kajian ini. Sekian, terima kasih. Bahagian perbincangan ini menjelaskan tentang hasil daripada kajian mengenai cabaran yang telah dihadapi oleh NGO untuk menguruskan organisasi seperti NGO MCG, Harum dan YBK. Cabaran NGO MCG ialah mereka menghadapi kekurangan kesukarelawanan kerana anggota mereka turut terikat dengan pekerjaan tetap. Kekangan dari segi masa dan tenaga juga menjadi cabaran bagi NGO ini. Contoh seterusnya, cabaran NGO Harum. Mereka mengatakan mereka kurang mendapat sumbangan daripada pelbagai pihak untuk disalurkan kepada mangsa bencana misalnya. Terdapat sesetengah kes anggota mereka mengeluarkan duit poket sendiri untuk menjayakan program. Seterusnya, saya akan menerangkan cabaran kedua yang dihadapi oleh NGO Harum iaitu kesukaran untuk bekerjasama dengan pihak lain kerana sikap pekerja yang sambil lewa.
Hal ini dikatakan demikian kerana terdapat pekerja yang tidak komited dalam melaksanakan tugas-tugas pentadbiran seperti menyediakan kertas kerja, dokumen dan sebagainya. Sikap ini menyebabkan NGO ini sering terlepas peluang untuk bekerjasama dengan NGO lain yang lebih besar. Selain itu, saya akan menerangkan cabaran pertama yang dihadapi oleh NGO Asrama Kasih Yayasan Basmi Kemiskinan. Cabaran mereka ialah dari segi pekerja yang tidak berdisiplin. Hal ini kerana terdapat pekerja iaitu tukang masak yang sering mengambil cuti dengan kerap sehingga menyebabkan aktiviti-aktiviti harian dijalankan oleh NGO ini terganggu. Tambahan pula, bukan mudah untuk mencari seorang tukang masak yang mahir dalam bidang masakan. Hal ini sekaligus telah mendatangkan kesan buruk kepada prestasi individu itu, malah kepada NGO itu sendiri. Cabaran kedua NGO YBK ialah berkaitan isu kurang sukarelawan untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh NGO. Hal ini kerana NGO ini tidak mampu untuk menampung kos penginapan, makanan serta pengangkutan sukarelawan. NGO juga tidak boleh sewenang-wenangnya untuk mengeluarkan perbelanjaan tanpa keperluan yang penting. Kekurangan sukarelawan ini jelas memberi kesukaran kepada NGO untuk menjalankan aktiviti-aktiviti, terutamanya aktiviti di luar negara. Saya Nik Sharifah binti Yaakob, nombor matrik 147277. Berikut adalah cadangan-cadangan NGO ke arah kebaikan. Iaitu yang pertama adalah mewujudkan amalan kerjasama dalam bentuk kolaborasi dan juga koordinasi dengan pelbagai agensi dan institusi sosial dalam soal gerak kerja. Gabungan gerak kerja NGO dalam sesuatu program dengan misi nasional yang sedia ada seperti Majlis Sosial Negara, Program Integrasi Nasional dan lain-lain sektor untuk melonjakkan lagi misi sesebuah NGO di Malaysia. Selain itu, cadangan yang kedua adalah mengusahakan tabungan dana bagi memberi sumbangan kepada golongan yang memerlukan. Oleh sebab NGO adalah merupakan sebuah pertubuhan, bukan kerajaan, maka ia sangat memerlukan sumbangan dana dan juga penyertaan masyarakat. Walaupun setengah NGO menerima bantuan kerajaan, akan tetapi ada sesetengah NGO yang masih bersifat amalan sukarela dan melaksanakan program manfaat untuk ahli-ahli NGO dan kemasyarakatan dengan niat yang murni dan saham kebajikan. Oleh itu, hendaklah memupuk ahli-ahli dan penyertaan masyarakat untuk memberi sumbangan dan dana sebagai blueprint ataupun rajah sebagai plan tindakan untuk program manfaat bersama. Menggerakkan pasukan amal jamisi dalam konsep pencegahan dan pemulihan dalam memandang kepada isu-isu permasalahan masyarakat. Sebagai prasyarat masyarakat bertamadun, pembangunan modal insan perlu diungguli. Oleh yang demikian, gerak kerja untuk menarik ramai para sukarelawan dalam komuniti setempat untuk menumbuhkan semangat perpaduan dalam masyarakat menerusi sumbangan dari segi masa, tenaga dan sumber kewangan bagi amalan kebajikan. Justeru itu, amalan pendekatan reach out the community hendaklah berdasarkan kepada semua aspek keperluan hidup manusia.